Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Lukman Muhammad untuk koresponden TVS dan semestinya bersama saya saudara Alfian Zaini yang kini berada di Amerika Syarikat. Baik, apa khabar Encik Alfian? Waalaikumsalam. Terima kasih Lokman. Khabar baik, Alhamdulillah. Baik Encik Alfian, baru-baru ini kita lihat media melaporkan seorang maut manakala 5 yang lain cedera dalam satu insiden tembakan di Texas. Seorang mangsa yang cedera dikenal pasti sebagai anggota pasukan keselamatan awam Texas yang ditembak semasa memburu suspek. Menurut polis, suspek lelaki tersebut dipercayai bekerja di sebuah kedai membuat kabinet di kompleks industri berkenaan. Jadi apakah yang sebenarnya terjadi? Dan mungkin Encik Alfian ada perinciannya. Terima kasih Lokman. Seorang suspek ditahan ekoran dari kejadian Khamis lalu yang menyaksikan kematian seorang rakan sekerjanya di kilang perabot terbabit yang terletak di Bryan, Texas. 5 lagi mangsa termasuk seorang anggota polis tercedera di dalam proses penangkapan suspek tersebut. Polis mengenal pasti suspek pada lewat Khamis lalu sebagai Larry Bolin, 27 tahun dari daerah Grimes. Kejadian pertama berlaku di kilang perabot Kent Moore di mana suspek dan 4 mangsa bekerja. Suspek melarikan diri dari tempat kejadian pertama dan dalam proses penangkapan, beliau telah mencederakan seorang anggota polis. Pegawai polis berkenaan dilaporkan kini dalam keadaan stabil. Motif suspek belum lagi dikenal pasti buat masa ini, tetapi melalui laporan bahawa suspek menyasarkan mangsa yang ditembak mati iaitu Timothy Smith, 40 tahun di dalam kejadian ini. Polis tidak menafikan kemungkinan berlakunya perselisihan di tempat kerja antara suspek dan si mati. Ingin saya nyatakan di sini Lokman, kejadian ini bukanlah kejadian tembak-menembak yang paling teruk pada minggu lepas. Satu lagi kes pada hari yang sama yang lebih tragik dan mendapat perhatian yang lebih meluas adalah kejadian tembakan beramai-ramai mengakibatkan kematian 5 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak di bawah umur 10 tahun di South Carolina, di mana suspek merupakan seorang bekas pemain Liga Bola Sepak Amerika NFL. Di dalam kejadian tersebut, polis mengesyaki suspek mengalami gangguan mental yang kronik dan di akhir kejadian membunuh diri selepas berhadapan dengan serbuan polis di sebuah rumah yang berdekatan. Kedua-dua kes ni mungkin kita rasakan seolah-olah ianya satu penerbitan filem Hollywood. Malangnya ini adalah satu realiti yang berlaku di Amerika Syarikat buat masa ini. Baik, jika kita lihat Presiden Joe Biden juga mengumumkan beberapa arahan eksekutif yang mensasarkan isu peningkatan keganasan senjata api di seluruh negara. Biden memperketatkan peraturan pembeli senjata hantu atau senjata api buatan sendiri yang biasanya dipasang secara bahagian dan tidak mempunyai nombor siri yang menyukarkan pengesanan. Dan ketika ini, membuat senjata api di rumah atau bengkel adalah sah dan tiada keperluan kerajaan untuk memeriksa latar belakang. Dan susulan itu, Jabatan Kehakiman akan mengeluarkan peraturan yang mengharuskan kit senapang tersebut diakui sebagai senjata api di bawah Akta Kawalan Senjata. Ini mewajibkan bahagian-bahagian senjata itu dibuat dengan nombor siri dan pembeli perlu menjalani pemeriksaan latar belakang. Sejauh mana Encik Alfian melihat kepentingan tindakan Biden ini? Ya Luqman, saya tidak mengatakan ianya berkaitan, tetapi apa yang ironisnya adalah kedua-dua kejadian yang saya laporkan tadi kebetulan berlaku beberapa jam sahaja selepas pengumuman memperketatkan peraturan pembelian senjata dari Presiden Biden. Melihat kepada realiti yang semakin meruncing ini, tidak syak lagi bahawa apa-apa tindakan sekalipun untuk mengawal pemilikan awam senjata api adalah langkah yang sangat-sangat penting. Walau bagaimanapun sejauh mana berkesanan perintah terbabit dan adakah pendekatan tersebut tepat di dalam menangani masalah ini. Saya pasti ada yang tertanya-tanya mengapa tidak diharamkan sahaja penggunaan senjata api oleh awam seperti di negara-negara lain, atau mengapa ianya terlalu sukar untuk dilakukan di Amerika Syarikat. Selain daripada industri senjata itu sendiri, iaitu senjata api merupakan salah satu sumber terbesar sumber ekonomi terbesar Amerika Syarikat. Negara ini juga berbelah bagi
untuk mengawal pemilikan persenjataan awam kerana ianya termaktub di dalam pindaan kedua Perlembagaan Negara di mana hak diberikan kepada rakyat untuk memiliki senjata untuk pelindungan peribadi dan juga pelindungan dari kerajaan yang bersifat totalitarian. Contohnya pada satu hari nanti ada satu presiden yang terlalu berkuasa sehingga menyebabkan penindasan total kepada rakyat. Rakyat boleh memberontak dengan menggunakan senjata yang dimiliki tersebut. Sejarah telah mencatatkan bahawa kemerdekaan Amerika Syarikat itu sendiri diperjuangkan besar-besaran oleh militan-militan yang terdiri daripada rakyat-rakyat biasa untuk menentang pihak Inggeris di kurun ke-18. Di dalam dilema ini, ramai juga yang percaya fokus harus ditumpukan kepada siasatan ke atas penyerang-penyerang dari kes-kes yang lepas, supaya pengawalan yang sewajarnya dilakukan kepada orang awam yang ingin memiliki senjata api. Baik, itulah dia perkongsian dari Encik Alfian berhubung keadaannya di sana pada ketika ini, dan kepada penonton di luar sana, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi bersama Encik Alfian Zaini, dan sebentar tadi kita bercakap mengenai insiden tembakan serta isu mengetatkan peraturan pembelian senjata api. Untuk topik seterusnya, pihak berkuasa kesihatan menyatakan kebimbangan mengenai peningkatan kes COVID-19 di Michigan walaupun kempen vaksinasi dipergiatkan. Michigan dilihat mencatatkan jangkitan COVID-19 yang banyak dalam kalangan penduduk yang berbanding negeri yang lain, dan beberapa pakar mengaitkan kenaikan itu dengan percutian musim bunga. Walaupun melakukan lebih daripada 3 juta vaksinasi sehari di seluruh negara, jumlah kes kembali meningkat lagi di Amerika dengan purata kira-kira 63,000 kes yang dicatat dalam tempoh seminggu lalu, dan sementara jangkitan meningkat, jumlah kematian pula menurun hasil dari peningkatan vaksinasi kepada golongan berisiko. Jadi apakah Encik Alfian mungkin ada yang boleh dikomenkan berhubung perkara ini? Baik Lokman, Dr. Rochelle Walensky, pengarah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat iaitu CDC, menyatakan dalam taklimat White House pada Jumaat lepas bahawa kes dan hospitalisasi COVID-19 semakin meningkat, iaitu sebanyak 74,000 kes terbaru terutamanya dari golongan belia, sementara kematian semakin menurun. Walensky juga berkata data terbaru CDC melaporkan purata 7 hari kes baru telah menjangkau lebih daripada 64,000 sehari, meningkat sekitar 2% dari tempoh 7 hari sebelumnya. Kata Walensky, kemasukan ke hospital terus meningkat, rata-rata 7 hari terakhir iaitu sekitar 5,300 kemasukan sehari, iaitu meningkat sekitar 7% daripada tempoh 7 hari sebelumnya. Kadar kematian terus menurun lebih dari 20% dengan purata 711 seminggu katanya. Kenaikan kes dan lawatan bilik kecemasan dilihat pada orang dewasa yang lebih muda, yang kebanyakannya belum diberikan vaksin, kata Walensky. Mereka yang berusia 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 54 tahun dan 55 hingga 64 tahun mempunyai peningkatan jumlah kunjungan ke wad kecemasan, katanya. Sementara orang yang berusia 65 ke atas mengalami penurunan dari segi kunjungan ke hospital. Ini adalah sejajar dengan pemvaksinan fasa 1 yang lebih tertumpu kepada warga-warga yang melebihi umur 65 tahun, dan peningkatan kes di kalangan belia mungkin berasaskan keterujaan menyambut musim bunga. Walensky berkata bahawa walaupun ini adalah statistik nasional, peningkatan mendadak dikesan di beberapa kawasan di negara ini. Ya. Baik, itu dia tadi perihal COVID-19. Ini pula berhubung dengan hubungannya dengan negara lain. Amerika telah mengenakan sekatan ke atas perusahaan permata Myanmar untuk menyekat sumber pendapatan utama. Berikutan itu, semua harta dan kepentingan entiti yang ada di Amerika atau dalam pemilikan atau kawalan orang Amerika disekat dan mesti dilaporkan kepada pejabat kawalan aset asing. Di samping itu, mana-mana entiti yang memiliki secara langsung atau tidak langsung 50% atau lebih oleh satu atau lebih orang juga akan dikenakan sekatan. Apa sebenarnya tujuan di sebalik langkah ini? Mungkin Encik Alfian ada perinciannya.
Sekatan Amerika Syarikat yang terbaru ke atas Myanmar menyasarkan perdagangan permata di mana ianya dikawal junta dan merupakan salah satu punca pendapatan yang utama pihak tersebut. Ia merupakan perdagangan yang penuh dengan kegiatan rasuah dan salah guna kuasa di negara tersebut. Buat masa ini, keberkesanan langkah ini dalam mengurangkan tapisan pendapatan dan royalti dari penjualan permata adalah kurang jelas kerana dianggarkan lebih separuh daripada pendapatan melalui transaksi terbabit tidak diisytiharkan, walaupun ianya merupakan ekspor kedua terbesar Myanmar selepas gas asli dan minyak. Thailand dan China, kedua-dua negara yang tidak mengenakan sekatan terhadap junta Myanmar, adalah pasaran utama batu rubi dan jadnya. Walau bagaimanapun, batu-batu permata ini sering bertukar tangan sebelum sampai ke pasaran Eropah dan Amerika Syarikat, menjadikannya sukar untuk dikesan, menurut laporan oleh Institut Tadbir Sumber Asli, sebuah institusi penyelidikan dan advokasi bebas yang memantau negara-negara kaya sumber seperti Myanmar. Kumpulan Keadilan Hak Asasi untuk Myanmar Jumaat lepas menggesa kerajaan Amerika Syarikat untuk memperluaskan penalti untuk menyertakan Myanmar Oil and Gas Enterprise yang mengendalikan bahagian terbesar negara untuk ekspor minyak dan gas. Mereka juga menggesa negara-negara lain mengikuti Amerika Syarikat dalam menjatuhkan perniagaan utama yang memungkinkan perlakuan jenayah tentera Myanmar. Laporan terbaru dari Inisiatif Ketelusan Industri Ekstraktif untuk 2016 ke 2017 mendapati bahawa permata, mutiara dan jade menyumbang 13% sahaja dari pendapatan sumber semula jadi Myanmar, manakala minyak dan gas menyumbang sebanyak 87%. Baik, itulah dia tadi perkongsian daripada Encik Alfian Zaini yang melaporkan kepada kita terus daripada Amerika Syarikat. Dan kepada penonton, terima kasih saya ucapkan. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Apakah topik yang akan dibincangkan? Sama-sama kita nantikan minggu depan dalam Koresponden TVS. Saya Lukman Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera.